bila kita bercakap berkaitan dengan sesi pembelajaran di sekolah, banyak perkara-perkara yang perlu kita fahami. Apa yang saya nyatakan tadi berkaitan dengan jurang dan sebagainya, itulah perkara-perkara yang perlu diadaptasi. Bukan sahaja mereka yang berada di bandar, tetapi juga mereka yang berada di luar bandar. Terutamanya melibatkan isu-isu berkaitan dengan internet, berkaitan dengan gadget dan sebagainya. Dan juga bila situasi seperti ini, banyak dalam kalangan ibu bapa, ramai dalam kalangan ibu bapa yang mula mencari peranti dan juga gadget untuk anak-anak. Bayangkan kalau ada mereka yang mungkin mempunyai 5 ke 6 orang anak tetapi mempunyai gadget yang terhad. Dan sesi persekolahan tahun 2021 yang bermula dengan pembelajaran secara dalam talian atau pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR menimbulkan banyak rungutan dalam kalangan ibu bapa. Apabila lebih daripada 2 orang anak yang bersekolah, di mana masing-masing menggunakan komputer riba atau laptop untuk mengikuti kelas berkenaan. Tetapi yang menjadi persoalan, adakah gadget ataupun peranti ini naik harga di pasaran? Bagaimana pula, adakah bekalannya mencukupi untuk ibu bapa dan sebagainya? Kita nak bersama dengan Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia untuk waktu ini. Selamat petang, Chris. Selamat petang. Ya, selepas sesi pembelajaran dalam talian ini, pastinya ada yang menyatakan bahawa mungkin ada perkara-perkara lain yang wujud, terutamanya melibatkan kenaikan harga peranti-peranti seperti laptop, tab, telefon bimbit dan sebagainya. Apa yang Chris boleh katakan berhubung perkara ini? Kalau kita lihat pada laporan ekonomi dunia, peningkatan harga barangan produk elektronik telah diumumkan sejak suku keempat tahun lepas di Amerika Syarikat dan juga di China dan juga Jepun. Jadi perkara ini bukanlah baru, tetapi mungkin baru sahaja sampai ke Malaysia. Tiga sebab kenapa harga peranti ataupun barangan elektronik naik adalah kerana tarif, kenaikan tarif yang yang dilaksanakan oleh kerajaan Amerika Syarikat yang terdahulu, ya. Kita nampak bahawa tarif cukai jualan dan juga cukai import telah dinaikkan oleh Amerika Syarikat terhadap barangan daripada China. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, kita nampak bahawa ada kekurangan komponen. Banyak komponen orang kata dibuat di negara China dan kemudiannya dihantar ke negara Jepun atau Korea untuk pemasangan siap barangan elektronik ataupun peranti tersebut. Malahan kita juga tahu bahawa banyak barangan komponen elektronik yang orang kata dibuat di negeri Pulau Pinang dan juga Selangor juga menghadapi kekurangan kerana kekurangan tenaga kerja, terutamanya tenaga kerja asing, foreign workers. Ini adalah sebab kedua. Dan ketiga ialah kerana harga kos logistik telah meningkat dengan penutupan sepadan dan juga kekurangan kapal terbang dan juga kapal laut. Kita nampak bahawa kos logistik telah naik. Jadi tiga sebab ini telah mendorong kepada kenaikan harga barangan elektronik. Dan juga Chris, untuk ibu bapa dan juga pelajar ataupun murid yang mungkin mengalami masalah untuk mendapatkan bekalan-bekalan seperti ini, mungkin dari segi harga dan sebagainya, apa perkara lain ataupun apa contoh lain yang mungkin mereka boleh ambil dan juga mereka boleh dapatkan selain daripada alatan digital yang mungkin mahal? Saya syorkan kepada Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Pendidikan supaya bekerjasama dengan syarikat-syarikat pengeluar ataupun syarikat-syarikat pemborong peranti elektronik tersebut dan juga Consumer Association, Persatuan Pengguna dan juga pihak PIBG selaraskan orang kata permintaan dan kehendak peranti tersebut. Adakan satu konsesi nasional supaya pihak-pihak yang terlibat boleh menganggarkan berapa banyak peranti yang diperlukan di setiap negeri agar kita tidak mengalami kekurangan bekalan peranti. Sebelum ini kita lihat bahawa Kementerian Pengguna dan juga Kementerian Kepimpinan Dalam Negeri Hak Pengguna telah
beberapa banyak sekali orang kata bagi garanti kepada para pengguna bahawa bekalan makanan mencukupi. Jadi kementerian terlibat juga seharusnya bekerjasama dengan pihak orang kata pemasaran dan juga pihak orang kata pengeluar, syarikat-syarikat gergasi seperti Samsung, seperti Sony dan sebagainya, supaya mereka boleh memberi satu orang kata jaminan bahawa tiada kekurangan barangan tersebut. Ataupun mungkin barangan tersebut ada tetapi pemborong secara langsung orang kata hide the product supaya mereka dapat mengauk keuntungan. Jadi kita juga harus fikir bahawa benda ini berlaku sama sekali dan pihak Kementerian Terbabit harus mengambil inisiatif supaya tiada orang kata penjual bekalan tersebut menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya. Dan juga Chris, secara ringkas, ini merupakan norma baharu dan juga ia perlu diadaptasi oleh semua sahaja dan kita kena menerima hakikat bahawa adanya jurang berkenaan, tidak semua boleh mengakses ataupun menggunakan alatan digital dengan baik. Apa yang Chris boleh katakan kepada untuk mungkin ada advokasi dan juga cara yang lebih baik untuk semua dapat merasai perkara ini dengan lebih sempurna dan juga faham oleh semua? Kalau kita lihat secara purata, setiap pelajar mungkin menggunakan 2 GB ataupun 3 GB sebulan, ataupun mungkin lebih, terpulang pada waktu dan masa mereka mengadakan live video seperti di Zoom ataupun di Skype. Jadi daripada situ kita boleh menganggarkan berapa banyak data yang diperlukan. Dan saya mohon kepada syarikat-syarikat telekomunikasi di negara kita, adakan program CSR, berikan data percuma kepada pelajar tersebut. Saya nak sebut, bank telah memberi moratorium kepada pinjaman rumah dan kereta dan sebagainya. Tetapi daripada tahun lepas sampai sekarang, kita tak pernah dengar ada moratorium kepada bil handphone. Ya. Jadi apakah salahnya kalau kita bagi data percuma kepada kumpulan B40 terutamanya? Baik. Terima kasih Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, dan pastinya perkara ini kita akan bincangkan lagi melihat kepada mekanisme terbaik dalam kita membantu dan juga mempercepatkan proses pembelajaran di rumah ini dengan lebih baik untuk masa-masa akan datang.